Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illallah hayyul qayyum. 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 Atubu ilaih. La ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi. La ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma antas salam minkas salam wa alayka as-salam wa hayna rabbana bisalam wa adkhilna jannata bisalam. Tabarakta rabbana wa ta'ala jalla jalali wal ikram. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzu billahi minan nar wa syarril kuffar min ghadabil jabbar wal 'izzati lillahi wa rasulihi. Allahumma ghnina bi halalin haram. Bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fard ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasufu ya Allah. Bismillah masyaallah la yasrifu ya Allah. Bismillah masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarif fa anta hamala dunya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Wa ya ibadallahi ittaqullaha usikum wa iyaya bittaqullahi faqad fazal muttaqun. Allahumma nas'aluka bi barakati syarif fa anta hamala dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian subuh hari Isnin pagi ini. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini menambahkan keberkatan, menambahkan perisai kita, bekalan untuk menghadap yaumul mahsyar insyaallah. Untuk lagi barakah kita dengan surah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim. InsyaAllah pagi ini subuh saya tujukan untuk surau Taman Selasih. Sepatutnya semalam jadualnya semalam maghrib, tapi kita gantikan pagi ni. Masih lagi tidak boleh berkuliah di sana, kita gantikan pagi ni kuliah subuh untuk Taman Selasih insyaAllah. Mohon sahabat-sahabat di sana share insyaAllah, mohon share. InsyaAllah.
InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi untuk pengisian seluruhnya untuk surah Taman Selasih, insyaAllah. Mohon share sahabat-sahabat. Kita sambung lagi siri kedua, iaitu dengan kitab Sairus Solikin. Masih lagi bab mengenai puasa, insyaAllah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Saya ulang balik bab yang menyatakan segala wajib puasa dan segala wajib puasa dan segala sunatnya yang zahir dan segala yang lazim dengan membatalkan puasa itu. Adapun segala wajib puasa yang zahir itu, maka iaitu 6 perkara. Ulang balik, 6 perkara. Yang pertama, memeriksa permulaan bulan Ramadan itu dan mengetahui akan dia dengan melihat permulaan bulan Ramadan itu. Yang pertama, bab masa untuk berpuasa. Yang kedua, saya ulang balik, berniat pada ketika tiap-tiap malam Ramadan itu seperti yang diniatkan. Contohnya ialah nawaitu shauma ghadin an adai fardi ramadana hazihi sanatin lillahi ta'ala. Yang ketiga, menahan daripada sesuatu yang masuk ke dalam perutnya siang hari Ramadan itu, maka batallah puasanya sebab makan dan minum dengan sengaja. Itu yang ketiga. Ulang balik, basic the point. Yang keempat, menahan diri daripada berjima pada siang hari Ramadan itu, iaitu bernama ya, bab persetubuhan dengan sengaja. Ya. Yang kelima, menahan diri pada mengeluarkan air mani pada siang hari Ramadan tersebut. Yang keenam, menahan daripada muntah. Itu pun antara wajib puasa, segala wajib puasa yang zahir itu, maka iaitu 6 perkara. Ada yang segala sunat yang zahir itu, maka iaitu 7 perkara. Ulang balik ya. Sunat yang zahir untuk berpuasa ada 7 perkara. Pertama, makan sahur. Perkara-perkara sunat ya, untuk berpuasa. Pertama, makan sahur. Sekurang-kurangnya sunat sahur itu dengan sedikit makan atau dengan seteguk air. Sunat dengan kurma. Sunat Rasulullah SAW ya. Sabda Nabi SAW, tasahharu fa inna fi suhuri barakah. Makan oleh kamu, akan sahur, maka bahawasanya di dalamnya makan sahur itu ada dapat keberkatan. Hari ini yang ramai dah mula tinggalkan. Pasal apa? Dah sahur awal-awal sangat. Itu bukan sahur, itu makan malam ya. Ni zaman-zaman sekarang trend. Tolong ya, kita nak cari puasa yang terbaik, pastikan kita ada bab makan sahur. Itu makan ada bab keberkatan, kata Rasulullah SAW. Sabda Nabi SAW lagi, hendak meminta tolong oleh kamu dengan makan sahur itu atas puasa pada siang hari, dan minta tolong oleh kamu dengan tidur hampir zuhur itu atas berjaga dalam malam berbuat ibadat. Itu Nabi ya. Maksudnya merayu kita ni supaya sahur untuk kita puasa ada kekuatan, ada keberkatan bila bersahur. Sahur tu penting. Tolong ya. Yang cantiknya mengakhirkan waktu-waktu sahur. Bila berbuka, mengawalkan. Tu. Kemudian Nabi pesan tidur sikit. Tidur hampir waktu zuhur. Untuk apa? Itu pun dipanggil sahur, untuk kita berjaga waktu malam. Untuk mulai pastikan kita ada bekal. Maksudnya bekal tidur. So kita boleh bangun malam. Tidur di siang hari itu waktu yang hampir-hampir waktu zuhur. Dalam 10 minit, 15 minit.
untuk kita berjaga waktu malam. Kedua, sunat mentakhirkan makan sahur itu kerana hadis yang sahih. Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh sahabat dengan katanya, memakan kami akan sahur serta Rasulullah SAW. Kemudian maka kami berdiri kepada sembahyang subuh dan adalah antara keduanya sekira-kira 50 ayat. Waktu sahur tu, hujung dia itu waktu akhir sebelum masuk waktu subuh. Dikira antara 50 ayat lama masa untuk bersahur. Maksudnya waktu akhir tu, sebelum waktu imsak tu, yang cantiknya. Waktu imsak untuk kita berjaga-jaga. Ni waktu sahur tu dikira bila sembahyang membaca ayat 50 ayat waktu sembahyang. Lama masa untuk bersahur. Sunat yang ketiga waktu berpuasa ialah sunat menyegerakan berbuka tak kala yakin masuk matahari, kerana sabda Nabi SAW, la yazalun nasu bi khairin ma ajallu futura wa akharu suhur. Sabda Rasulullah SAW, artinya sentiasa manusia dengan kebajikan selama menyegerakan mereka itu akan berbuka puasa dan mentakhirkan mereka itu akan makan sahur. Maksudnya manusia dalam buat kebaikan berterusan. Contohnya menyegerakan berbuka puasa. Cukup time segera kita berbuka. Itu pun dapat pahala. Itu pun sunnah Rasulullah SAW. Dan sunat berbuka puasa itu dengan rutab, tamar. Maka jika tiada padanya rutab, maka berbuka puasa itu dengan kurma. Maka jika tiada padanya kurma, maka berbuka dengan air, kerana hadis yang sahih yang bermaksud riwayat Abu Daud, bahawasanya Nabi SAW adalah berbuka ia dahulu daripada ia sembahyang dengan tiga biji rotab. Maka jika tiada rotab, maka berbuka dengan 3 biji kurma. Dan jika tiada kurma, maka minum ia dengan 3 teguk daripada air. Itu sunnah Nabi yang perlu kita ikut. Bukan nasi tu kan, bukan kuih, kurma. Kita ikutlah sunnah Rasulullah SAW. Dan lagi sabda Nabi SAW, riwayat Abu Daud juga, apabila ada seorang kamu puasa, maka hendaklah ia berbuka dengan kurma. Maka jika tiada dapat, maka berbukalah ia dengan air. Maka bahawasanya air itu suci lagi menyucikan. Tak ada benda, air saja. Air yang bersih. Pasal apa? Air tu yang menyucikan. Dalam satu lagi riwayat, Rasulullah SAW bersabda, apabila ada ia puasa tiada sembahyang, iaitu sembahyang maghrib, sehingga didatangkan dengan rutab dan air, maka memakanlah ia akan dia. Hanya wajib kita buka terus, baru kita solat maghrib. Diajarkan oleh Tuan Guru Datuk Ismail Kamus, berbuka, sampai menunggu berbuka, kita berzikir, berdoa antara waktu mustajab. Bila berbuka, kurma dan air, adabnya Tuan Guru kata, jangan bangun terus untuk sembahyang, berhenti sekejap, fikir sekejap, fikir dalam 30 second, 30 saat, fikirkan sama ada kita ni tadi betul ke tidak kita berpuasa daripada subuh tadi, imsak pagi tadi, sampailah maghrib, benarkah kita berpuasa? Checklist, termenung sekejap. Bimbang, kena ada bab bimbang untuk memikirkan sama ada diterima ataupun tidak. Bila kita bimbang, kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu caranya.
Dah fikir 30 saat, 40 saat tu, bangun kita, baru kita solat maghrib. Sama juga lepas solat maghrib, lepas waktu solat, habis salam, ya, jangan terus bangun, ya. Kalau boleh berdoa lah, berzikir. Yang cantiknya kita fikir sekejap. Daripada rakaat pertama sampailah rakaat yang salam, betul ke kita sembahyang? Checklist balik keberadaan hati kita waktu kita solat. Itu pun diajarkan oleh Tuan Guru. Mudah-mudahan kita ada, ya, motivasi bab tu. Lama dah sembahyang, lama dah puasa, tapi tak realize keadaan puasa kita. Dan sunat kemudian daripada berbuka puasa itu mengucapkan Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu. Zahabaz zama'u wabtallatil uruku wa sabatal ajru insyaallah ta'ala. Ya wasi'al fadli ighfirli. Maksudnya, wahai Tuhanku, bagimu aku puasa dan rezekimu aku berbuka. Wahai Tuhanku, telah hilang dahaga dan basahlah segala urat dan tetapkanlah pahala insya-Allah ta'ala. Wahai Tuhan yang luas anugerah, ampunilah olehmu akan dosaku. Lepas kita makan baru kita baca doa Allahumma lakasumtu. Diajarkan di sini, riwayat Abu Daud, sunat kemudian daripada berbuka puasa itu mengucapkan, artinya habis dah kita buka puasa makan tu, baru kita sebut Allahumma lakasumtu. Pasal apa? Rezeki yang telah kita dah telan. Syukur kita kepada Allah Ta'ala. Bukan sebelum berbuka, selepas berbuka. Nak berbuka tu bismillah, doa kita terus, doa makan boleh, lepas tu baru kita baca. Dan lagi apabila dia berbuka puasa pada tempat seseorang, maka sunat ia mendoakan baginya, iaitu dibacanya aftara indakumus saim wa akala ta'amakal abrar wa salla alaikumus malaikatu. Riwayat Abu Daud. Artinya, telah berbuka pada kamu orang yang berpuasa dan telah makan dan makanan kamu, dan beberapa orang yang berbuat kebajikan dan mengucapkan selawat atas kamu oleh malaikat, yakni memohon malaikat akan ampun kepada Allah Ta'ala bagi kamu. Tu. Ya, bila kita buka puasa, ada pada tempat orang, kita doakan dia juga. Tu sunnah Rasulullah SAW. Dan lagi sunat mendoakan baginya, iaitu dibaca Allahumma kasir khairah wa barik fima razaqtahu wa yassir lahu ay yaf'ala khairan minhu wa qanni ni'amhu bima a'taitahu waj'alna wa iyyahu minasyakirin. Wahai Tuhanku, banyakkanlah olehmu akan kebajikannya, dan beri berkat olehmu baginya dalam barang yang engkau beri rezeki akan dia, dan memudahkan olehmu baginya berbuat akan kebajikan yang terlebih daripadanya, dan memandukan olehmu akan dia dengan barang yang engkau akan beri dia akan jadi olehmu akan kami, dan akan dia daripada orang yang syukur akan nikmat. Doakan orang berbuka, ya, pasal apa? Menyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sunat yang keempat, sunat meninggalkan bersugi kemudian daripada gelincir matahari, dan hilang makruh bersugi itu dengan masuk matahari. Lepas waktu subuh tu habis, dah tak boleh lagi. Kalau boleh, sunat tinggalkan bab sugi, berus gigi. Pasal dibimbangi, boleh juga tertelan ubat gigi tu. Kalau ubat gigi tu manis, bimbang, bimbang batal. Pasal apa? Kita tertelan air liur, tak apa, air liur bercampur dengan ubat gigi contoh. Jadi makruh. Hilang bab makruh bersugi setelah waktu masuknya matahari yang bulat tu tenggelam
sepenuhnya, baru kita boleh lepas bab makruh untuk bersugi. Sunat yang kelima, sunat memperbanyakkan sedekah dan meluaskan belanja atas ahlinya dan berbuat kebajikan kepada kerabatnya dan kepada jirannya di dalam bulan Ramadan itu lebih daripada bulan yang lain daripada bulan Ramadan itu, kerana hadis Nabi SAW sahih, annahu sallallahu alaihi wasallam kana ajwadan nas bil khair wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Ya. Riwayah Al-Bukhari. Ya. Artinya bahawasanya Nabi SAW adalah yang terlebih murah manusia dengan berbuat kebajikan, dan adalah ia terlebih murah yang ada ia di dalam bulan Ramadan pada ketika mendapati akan dia oleh Jibril alaihissalam. Ceritakan ini, Nabi Muhammad SAW adalah yang paling pemurah antara manusia, tak berhenti dengan buat kebajikan di bulan Ramadan. Ringan sangat-sangat, macam angin terus Nabi bersedekah, infak dan macam-macam. Tu waktu bila? Waktu Ramadan, lagi hebat Nabi buat. Tu kita kena follow Nabi, apa yang Rasulullah SAW buat pada bulan Ramadan. Dan sunat memberi berbuka puasa orang yang akan orang, dan jika dengan kurma ataupun dengan air minum atau lainnya sekalipun, tetapi yang lebih afdal ialah mengenyangkan, dan ia kerana sabda Nabi SAW, man fattara sha'iman falahu mislu ajrihi wa la yunqasu min ajri sha'imin syai'un. Maksudnya, riwayat At-Tirmizi, barang siapa memberi makan akan orang yang puasa, maka baginya sempurna pahala orang yang puasa itu, dan tiada kurang daripada pahala orang yang puasa suatu pun. Dia sedekah, dia donation dia derma dia, infak dia pada orang yang untuk berbuka puasa, hebat, tidak menjejaskan pahala yang lain. Dan sunat bagi orang beri makan akan orang yang puasa itu memakan sertanya, kerana menyukakan orang yang dijamunya. Yang lagi hebat, dia makan bersama pula. Dia bagi orang tu buka puasa, dia pun sama-sama makan. Untuk apa? Untuk meraihkan, apalagi untuk menyukakan orang yang dia infakkan ataupun dia bagi makanan kepada orang yang berpuasa. Dan lagi sabda Nabi SAW, riwayah Ibni Huzaimah, artinya barang siapa memberi makan di dalam bulan Ramadan akan orang yang puasa, maka adalah diampuni bagi segala dosanya dan dimerdekakan batang lehernya daripada api neraka, dan adalah baginya seumpama pahala orang yang puasa itu, tiada kurang daripada pahalanya itu sesuatu. Maka sembah sahabat, tiada sekalian kami mendapat akan suatu ini, berikan makan akan orang yang puasa itu. Maka sabda Nabi SAW, memberi Allah Ta'ala pahala itu, ini bagi orang yang memberi makan akan orang yang puasa itu, satu biji kurma ataupun seteguk air minum, atau dengan sekenyam itu sekali menghisap air susu. Dan adalah bulan Ramadan itu awalnya rahmat dan pertengahannya maghfirah, akhirnya merdeka daripada api neraka. Tu dibagikan bulan Ramadan. Ya. Orang yang bagi orang buka puasa ni, pahalanya terlalu hebat di sisi Allah Ta'ala. Dosanya diampunkan, ya, dimerdekakan batang lehernya, satu tubuh badan tu dimerdekakan daripada kena api neraka. Ni hebatnya memberi makan orang yang berpuasa. Kemudian tak banyak pun
sampai ke level seteguk air pun, itu pun hebat pahala dia. Dan diceritakan sini, bulan Ramadan awalnya rahmat. 10 yang awal, hari pertama sampai yang 10 hari itu dipanggil rahmat. Yang kedua, pertengahannya dipanggil maghfirah, diampunkan dosa. Dan yang ketiga, merdeka. 10 yang akhir tu untuk kita merdeka daripada cengkaman api neraka. Tu hebatnya bulan Ramadan. Demikianlah riwayat hadis itu oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jalaini radhiyallahu anhu di dalam Ghunyah. Keenam sunat puasa ni ialah sunat muakkad di dalam bulan Ramadan itu membanyakkan tadarus, mendiras. Tadarus itu Al-Quran, iaitu membaca atas orang lain dan orang yang lain itu membaca atasnya, kerana hadis yang sahih, kana Jibril yalqa Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli lailatin min Ramadana fayudarisuhul Quran. Riwayat Al-Bukhari. Artinya adalah Jibril alaihissalam mendapatkan akan Nabi SAW pada tiap-tiap malam daripada bulan Ramadan. Maka madrasah, iaitu akan Nabi SAW akan Al-Quran. Tadarus, Nabi baca, Jibril dengar, Jibril betulkan. Jibril baca, Nabi dengar. Itu tadarus. Bukan kita terkejar-kejar nak baca Al-Quran, terkejar-kejar nak khatam Quran. Tak. Kau cantik, ikut Rasulullah, bacaan dia cara tartil, seketul-seketul, macam Al-Qusairi. Bila subuh sebelum nak sahur tu ada, kalau dengar radio dulu, ada Al-Qusairi daripada Mesir. Itu macam tu Rasulullah SAW baca secara sebiji-sebiji, bukan lagu sangat pun, tapi jelas, tegas, keras dia punya bacaan tu. Okey, tu baca tadarus. Sunat yang ke-6. Sunat yang ke-7, membanyakkan iktikaf di dalam bulan Ramadan. Itu istimewa pula dalam 10 harinya ataupun malamnya yang akhir, 10 malam yang akhir. Maka ia terlebih daripada hari yang lain daripada bulan Ramadan itu, kerana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam iza dakhala ashrul awakhiri ahyal laila wa ayqadha akhlahu wa shaddal mi'zar. Artinya bahawasanya Nabi SAW bila masuk malam 10 yang akhir daripada bulan Ramadan, maka menghidupkan ia akan malamnya itu dengan berbuat ibadat dan menjaga ahlinya, dan bersungguh-sungguh ia berbuat ibadat kerana di dalamnya ada Lailatul Qadar, iaitu malam yang terlebih daripada segala malam yang di dalam tahun itu, seperti firman Allah Ta'ala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Artinya berbuat ibadat di dalam Lailatul Qadar itu terlebih baik daripada ibadat 1000 bulan. Surah Al-Qadar ayat 3. Dan terlebih diharap Lailatul Qadar itu, iaitu dalam malam yang ganjil, iaitu malam 21 dan malam 23 dan malam 25 dan malam 27 dan malam 29. Dan sayugianya membanyakkan ia dalamnya, ia berbuat ibadat dan membanyakkan doa dan membanyakkan mengucap, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Banyakkan doa. Apa maksudnya? Wahai Tuhanku,
bahawa engkau mengampuni akan segala dosa, padahal kasih engkau mengampuni akan dosa, maka ampunilah olehmu akan dosaku. Termohon merayu. Inilah masa, ya, amalan bulan-bulan akhir-akhir 10 hari itu. Yang lagi hebat, malam ganjil. Setiap malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Itu diceritakan oleh ulama. Syahdan, sunat muakkad. Menuntut akan malam Lailatul Qadar itu dalam 10 malam yang akhir daripada bulan Ramadan dengan membanyakkan berbuat ibadat dalam malamnya itu dan membanyakkan doa, berdoa dan membanyakkan mengucap istighfar dan membanyakkan zikrullah. 10 yang akhir tu kalau boleh 100% utilize betul-betul masa kita untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Minta zikrullah dan berdoa, jangan putus kalau boleh. 10 akhir malam Ramadan. Dan bersalah-salahan ulama dan bersahabat Rasul Nabi SAW dalam ketentuan Lailatul Qadar itu. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dan malam yang terlebih diharap akan Lailatul Qadar itu di dalam sekalian malam 10 yang akhir di dalam bulan Ramadan itu tiada terlebih muakkad setengah daripada setengahnya. Semuanya habis dikatakan sunat muakkad. Sunat muakkad ni sunat yang dituntut. Seperti contoh lepas sembahyang Jumaat, solat ba'diyah Jumaat, ya, 2 rakaat tu dipanggil sunat yang dituntut. Ramai orang tak buat. Rugi serugi pasal tiap-tiap minggu ada. Apalagi lepas sembahyang waktu. Contohnya lepas maghrib, lepas zuhur, sebelum zuhur, lepas isyak, sebelum isyak, sebelum asar. Banyak yang sunat muakkad, ramai yang tak nak buat. Rugi tak? Memang rugi serugi-ruginya. Sebelum subuh, contohnya sunat fajar. Sama juga bab waktu 10 malam yang akhir Ramadan. Itu pun dikatakan ulama ini, Imam Ghazali kata sunat yang muakkad, terlebih muakkad. Dan pada mazhab imam kita Syafi'i radhiyallahu anhu bahawa yang terlebih muakkad dan terlebih diharap menuntut Lailatul Qadar itu dalam keadaan malam ke-21. Tu. Imam Syafi'i dia fokus bulan malam yang 21. Tu. Dan kata Abu Burdah Al-Aslami radhiyallahu anhu bahawasanya yang terlebih diharap Lailatul Qadar itu di dalam malam yang ke-23 daripada bulan Ramadan. Ikut pendapat lah, ya, macam-macam khilaf. Imam Syafi'i kata malam yang ke-21. Dan Abu Burdah Al-Aslami mengatakan Lailatul Qadar terlebih pada malam yang ke-23 bulan Ramadan. Riwayat Sayyidina Bilal daripada Nabi SAW, Lailatul Qadar itu di dalam malam yang ke-24 daripada bulan Ramadan. Dan kata Sayyidina Abu Darda dan Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu bahawasanya terlebih diharap Lailatul Qadar itu di dalam malam yang ke-5 daripada bulan Ramadan. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas dan Sayyidina Ubay bin A'ab radhiyallahu anhu bahawasanya Lailatul Qadar itu malam yang ke-17 daripada bulan Ramadan. Inilah muakkad pada mazhab Imam Ahmad bin Ambal radhiyallahu anhu dan mengikut akan dia oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jalaini radhiyallahu anhu seperti yang disebut dalam kitab Ghunyah itu. Dan dalil atas muakkad Lailatul Qadar itu dalam malam yang ke-17 itu hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahawasanya ia berkata sentiasa mereka itu, yakni beberapa sahabat Nabi SAW menceritakan mereka itu akan Nabi SAW
akan mimpi mereka bahawasanya Lailatul Qadar itu di dalam malam yang ke-17 dan 10 di dalam 10 yang akhir daripada bulan Ramadan itu. Sabda Nabi SAW, aku lihat akan mimpi kamu itu telah sepakat bahawasanya Lailatul Qadar di dalam malam yang ke-17 di dalam 10 yang akhir daripada bulan Ramadan itu. Maka barang siapa adalah ia berhendak akan memilih akan Lailatul Qadar itu, maka hendaklah ia memilih akan dia di dalam malam yang ke-7 di dalam 10 yang akhir daripada bulan Ramadan. Malam yang ke-7, 10 akhir malam 27 lah. Tu antara yang diceritakan oleh ulama tentang Lailatul Qadar. Dalam satu riwayat lain bahawasanya Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata bagi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, katanya bahawasanya aku tilik di malam yang ganjil di dalam 10 akhir daripada bulan Ramadan itu, maka tiada aku melihat di dalamnya yang terlebih dipilih bagiku akan Lailatul Qadar itu daripada 7 likur daripada bulan Ramadan itu. Malam 27, 10 yang akhir. Dan mazhab Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawasanya Lailatul Qadar itu iaitu di dalam yang 9 likur daripada bulan Ramadan. Pendapat pula daripada mazhab Sayyidatina Aisyah, malam yang ke-29 syahdan. Demikian. Dan kelebihan Lailatul Qadar itu amat banyak seperti yang disebut dalam beberapa hadis Nabi SAW. Setengah daripadanya hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdul Qadir Al-Jailani, qad dasallah sirrahu, dan dengan katanya diriwayat oleh setengah ulama daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahawasanya ada malam Lailatul Qadar itu, maka menyuruh Allah Subhanahu wa taala akan Jibril alaihissalam turun ke bumi, dan sertanya malaikat yang diam, dan serta Sidratul diturunkan Jibril bersama dengan malaikat yang diam pada Sidratul Muntaha. 70,000 malaikat ni waktu Lailatul Qadar, dan serta mereka itu beberapa panji daripada nur. Dan apabila turun mereka itu ke bumi, maka mendirikan oleh Jibril akan panjinya, dan malaikat akan segala panji-panji mereka itu di dalam tempat 4 tempat, iaitu di Ka'batullah, Kaabah, dan pada kubur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan pada Masjid Baitul Maqdis dan Masjid Tur Sina. Kemudian maka berkata Jibril alaihissalam bagi segala malaikat yang sertanya, pergilah kamu, maka bercerai-cerailah mereka itu, maka tiada ditinggalkan kampung, bilik dan rumah dan bahtera yang di dalamnya orang yang mukmin laki-laki dan mukminah atau mukminah perempuan, melainkan mereka di dalamnya itu oleh malaikat, melainkan rumah yang ada di dalamnya itu anjing dan babi atau arak junub daripada haram atau rupa binatang, maka tiada masuk mereka itu ke dalamnya. Lepas tu tak ada bab-bab yang memasukkan malaikat kecuali rumah yang hebat di sisi Allah Subhanahu. Termasuk yang ada belanjing, benda-benda arak diharamkan. Semua malaikat akan masuk kecuali ada benda-benda tersebut. Maka mengucap segala malaikat itu dalam tempat yang dimasuki oleh mereka akan tasbih dan takdis dan tahlil, dan mohon mereka itu akan ampun kepada Allah Ta'ala bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu waktunya berlaku malam Lailatul Qadar. Tu hati-hati apa benda yang dalam rumah kita. Takut ada benda yang diharamkan, contohnya arak.
Contohnya gambar-gambar yang tidak memasukkan malaikat ke dalam rumah kita. Artinya hingga bila masuk waktu fajar, maka naik segala malaikat itu ke langit. Maka mendapati akan mereka itu oleh segala malaikat yang diam di langit dunia itu. Dan berkata mereka itu bagi segala malaikat yang naik itu, dari mana kamu datang? Maka mereka berkata itu, adalah kami datang daripada dunia kerana meraihkan malam Lailatul Qadar yang tertentu bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata segala malaikat yang diam di langit dunia itu, apa yang diperbuat oleh Allah Ta'ala dengan segala hajat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata Jibril alaihissalam, bahawasanya Allah Ta'ala telah mengampuni bagi orang yang saleh daripada mereka dan memberi syafaat. Syafaat Allah, syafaat ia akan mereka itu di dalam orang yang berdosa daripada mereka itu. Maka mengangkat segala malaikat yang di dalam dunia itu akan suara mereka dengan mengucapkan tasbih dan takdis dan muji mereka itu akan Tuhan Rabbul Alamin, kerana syukur mereka itu bagi barang yang diberi Allah Ta'ala akan segala umat ini daripada maghfirah dan ridwan yakin, yakni daripada ampun dan keredaan. Itu Lailatul Qadar. Ya, malaikat pun follow, malaikat pun bertasbih, tahlil bersama-sama orang yang saleh waktu malam Lailatul Qadar. Kemudian maka menghantar akan segala malaikat yang datang daripada dunia itu oleh segala malaikat yang diam di langit dunia hingga kepada langit yang kedua. Demikian lagi segala malaikat isi tiap-tiap langit menghantar akan mereka itu hingga sampai kepada langit yang ketujuh. Kemudian maka berkata Jibril alaihissalam, hai segala malaikat yang ada di dalam 7 petala langit, kembali kamu kepada segala tempat kamu. Maka pulang segala malaikat yang diam pada tiap-tiap langit kepada tempat mereka itu, dan mengangkat oleh segala malaikat yang dalam Sidratul Muntaha akan suara mereka itu dengan mengucapkan tasbih dan takdis. Maka mendengar oleh syurga yang bernama Jannatul Ma'wa akan suara mereka itu dengan kemudian maka mendengar oleh syurga yang bernama Jannatul Naim akan suara mereka itu. Kemudian maka mendengar syurga yang bernama Jannatul Adn dan syurga yang bernama Jannatul Firdaus yang mendengar Arsh Rahman akan suara mereka itu. Mengangkat oleh Arsh Rahman akan suaranya dengan mengucapkan tasbih, tahlil, memuji ia akan Tuhan Rabbul Alamin, kerana syukur ia bagi barang yang diberikan oleh Allah Ta'ala akan segala umat ini. Firman Allah Ta'ala Azza wa Jalla bagi Ashrasku, hai Arashku, telah benarlah engkau dengan adalah bagi umat Muhammad SAW itu padaku beberapa keramat, yakni kemuliaan yang tiada pernah dilihat akan dia dan oleh matanya, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tiada pernah dicita-citakan oleh hati manusia. Balasan untuk yang terdapat dalam Lailatul Qadar. Catat terus, diangkat terus ke atas. Dan lagi kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirruhu, kata setengah ulama bahawa Jibril alaihissalam apabila turun ia daripada langit ke dalam dunia pada malam Lailatul Qadar itu, maka tiada meninggalkan ia akan seorang daripada manusia melainkan memberi salam ia atasnya dan menjabat tangan akan dia, dan adalah alamat yang demikian itu gementar segala kulit tubuhnya dan lembut hatinya dan terbit air matanya. Malam Lailatul Qadar, sebab tu kita kena terus hidupkan. Setengah daripada alamat Lailatul Qadar itu adalah di dalam malam itu tiada panas, tiada sejuk. Suasana Lailatul Qadar. Dan setengah daripada alamat itu adalah pada waktu pagi-pagi itu matahari tiada baginya cahaya. Dia tak biasa. Setengah daripada alamat itu tiada didengar di dalam malamnya itu akan suara anjing. Ini pun pendapat.
habis ya, suasana cerita malam Lailatul Qadar. Tu. InsyaAllah kita akan sambung yang akhir, siri yang akhir, iaitu adapun yang lazim dengan sebab membatalkan puasa itu, maka ia ada 4 perkara. InsyaAllah kita akan sambung petang ni, insyaAllah. Atau kita terus lagi sikit lagi, InsyaAllah kita sambung terus sikit lagi. Adapun yang lazim dengan sebab membatalkan puasa itu, maka iaitu 4 perkara. Pertama, qada. Maka wajib qada itu atas tiap-tiap orang Islam yang akil baligh yang membatalkan puasanya pada bulan Ramadan, sama ada dengan uzur ataupun tiada uzur. Dan wajib qada itu atas perempuan yang haid atau perempuan yang nifas. Dan demikian itu lagi wajib qada bulan puasa Ramadan itu atas orang yang murtad apabila ia kembali kepada Islam. Ini bab qada ya. Dan demikian lagi tiada wajib qada atas orang yang kafir jika ia masuk Islam. Dan demikian lagi tiada wajib qada atas kanak-kanak jika ia baligh, dan orang yang gila jika sembuh daripada gilanya. Itu pun tiada wajib qada. Ini bab qada ya. Kemudian yang kedua, kafarat. Maka wajib memberi kafarat atas orang yang membatalkan puasa pada bulan Ramadan itu dengan sebab jima di siang hari pada bulan Ramadan. Itu memerdekakan seorang hamba. Maka jika tiada kuasa memerdekakan seorang hamba, maka hendaklah ia puasa 2 bulan berturut-turut. Maka jika tiada ia kuasa puasa, maka hendaklah memberi makan 60 orang miskin dengan 60 tiap-tiap satu orang 1 mud makanan yang memadai akan fitrah. Dan 1 mud itu 1/4 ya, 1/4 gantang fitrah. Dan demikian lagi wajib atas orang yang jima itu qada akan puasanya yang membatalkan dengan jima. Ni contoh yang kedua, kafarat. Bab yang sebab membatalkan puasa. Ketiga, imsak. Maka wajib imsak atas orang yang membatalkan puasa Ramadan dengan tiada uzur. Dan imsak itu iaitu menahan diri daripada makan dan minum dan jima pada siang hari yang dibatalkannya akan puasanya. Dan tiada wajib imsak atas perempuan jika ia suci daripada haid itu pada siang hari Ramadan. Dan demikian lagi tiada wajib imsak atas orang yang musafir jika ia datang ke negeri yang lain padahal tiada puasa. Bila dia pindah ke negeri lain, tengok-tengok situ dah tak ada puasa, dah raya dah. Maksudnya dia tidak wajib puasa. Tidak wajib imsak lah, tidak wajib. Imsak ni menahan diri daripada makan dan perkara yang membatalkan puasa. Afdal bagi orang yang musafir di dalam safarnya, perjalanannya, iaitu bahawa ia berpuasa bulan Ramadan jika ia kuat atas puasa, maka jika dia daif, ia tiada kuasa puasa, maka berbukalah. Itu afdal. Musafir. Dan akhir sekali yang keempat, fidyah. Wajib fidyah itu atas perempuan yang mengandung dan atas perempuan yang menyusui anak-anak. Jika ia berbuka takut keduanya akan anaknya itu, iaitu tiap hari 1 mud memandai akan fitrah dan berikan pada satu fakir ataupun miskin. Selain daripada fidyah itu wajib pula diqadakkan akan puasa yang ditinggalkannya itu. Dan orang yang sangat tua jika tiada mampu puasa ya, maka hendaklah memberi makan pada tiap-tiap 1 hari 1 mud makanan yang memadai fitrah diberikan kepada orang miskin. Yang mengandung, yang menyusukan anak, ada kemudahan dia. Yang dah tua sangat pun ada kemudahannya. Tak payah puasa,
cukup dengan gantikan fitrah makanan untuk seseorang, dikirakan untuk fakir miskin. Tu bab qada dalam puasa. Sebab membatalkan puasa, Jadi dah habis dah. 4 benda yang membatalkan, adapun yang lazim dengan sebab membatalkan puasa itu, iaitu 4 perkara tadi. Habis tu. Kemudian yang fasal satu lagi, pada menyatakan rahsia puasa dan menyatakan segala syarat-syaratnya yang batin. Ini baru rahsia puasa. Apa dia? Ketahui oleh wahai orang yang menjalani jalan akhirat dan jalan kepada Allah Ta'ala bahawa adanya adalah bagi puasa itu 3 darjat. Nak ke jalan akhirat, ada 3 darjat, ada peringkat, ada level puasa ni, ada 3 darjat dia. Darjat yang pertama, puasa orang yang awam. Puasa orang yang awam. Yakni puasa kebanyakan manusia iaitu menegah ia daripada makan dan minum dan jima dan menahan daripada segala yang membatalkan puasanya, seperti yang tersebut pada fasal yang dahulu itu, iaitu benda-benda yang membatalkan puasa. Itu dipanggil puasa umum atau puasa awam. Itu level yang pertama. Level yang kedua, puasa orang yang khawas, iaitu puasa orang yang salihin, orang yang muttaqin, iaitu menegahkan segala yang tersebut daripada darjat yang pertama tadi, dan menegah pula akan segala anggotanya daripada berbuat maksiat dan daripada berbuat yang sia-sia, yang tiada memberi manfaat kepada akhirat. Ni level kedua, yang khawas, iaitu puasa orang yang salihin dan orang yang muttaqin. Dan hasil kesempurnaan puasa mereka itu dengan 7 perkara. Panjang. Hasil puasa tadi, darjat yang kedua tu ada bab 7 perkara. Pertama, untuk kesempurnaan, hasil kesempurnaan level kedua tadi ada 7 perkara. Pertama, memejamkan mata keduanya, menegahkan akan keduanya itu daripada melihat daripada tiap-tiap yang haram dan yang makruh, dan menegah keduanya itu daripada melihat kepada suatu mubah, iaitu yang membimbangkan hatinya daripada zikrullah Ta'ala dan daripada ingat kepada Allah Ta'ala. Sabda Nabi SAW, melihat itu satu panah yang dibubuh racun daripada beberapa panah iblis. Maka barang siapa meninggalkan melihat itu kerana takut akan Allah Ta'ala, nescaya memberi akan dia oleh Allah Ta'ala akan iman yang mendapat ia akan manis iman itu di dalam hatinya, yakni diberi oleh Allah Ta'ala akan dia tetap iman. Mata, jaga mata waktu Ramadan. Dan lagi sabda Nabi SAW yang bermaksud 5 perkara yang membatalkan puasa. Pertama, berdusta. Kedua, mengumpatkan akan orang. Ketiga, mengadu-ngadu akan orang. Keempat, bersumpah dengan dusta. Kelima, melihat akan suatu dengan syahwatnya, yakni dengan ingin. 5 perkara yang membatalkan puasa, kata Rasulullah SAW. Kedua, melihara lidah daripada perkataan yang haram dan daripada perkataan yang sia-sia tiada memberi manfaat di dalam akhirat, dan melihara pula akan lidah daripada berdusta, daripada mengumpat akan orang, daripada mengadu-ngadu akan orang, dan melihara pula akan dia daripada segala perkataan yang keji-keji, memeliharakan akan dia daripada berbantah-bantah dan berkelahi dengan orang, dan melihara daripada memaki orang. Sayugianya hendaklah orang yang puasa itu melazimkan diam dan masyghul ia dengan membanyakkan zikrullah dan membanyakkan membaca Al-Quran. Ni jaga kedua, untuk kesempurnaan puasa yang kedua. Semuanya ada 7. Kita baca yang kedua tadi. Yang pertama, jaga mata. Yang kedua, melihara lidah. Berkata Imam Mujahid rahimallahu ta'ala,
khaslatan yufsidani siyamal ghibatu wal kadzib. Dua perkara membinasakan ia akan puasa. Pertama, mengumpat-ngumpat akan orang. Kedua, berdusta. Sekarang tak pakai lidah, sekarang pakai WhatsApp, sekarang pakai Telegram, Facebook, mengumpat. Habis. Ya, merosakkan puasa. Sabda Nabi SAW lagi, hanya puasa itu perisai. Maka bila ada seorang kamu puasa, maka jangan mengerjakan ia seakan suatu yang sia-sia. Jangan berbuat akan perbuatan orang yang jahil. Jika ada seorang hendak membunuh dan ia akan memaki atas dia, maka hendaklah ia berkata bahawasanya aku puasa. Bahawasanya aku puasa, dan jangan dilawan akan orang tersebut. Ni, ya, kena sabar, kena bertenang bila kita sedang berpuasa. Itu dapat kesempurnaan puasa kita. Kesempurnaan yang ketiga, sayugianya bagi orang yang puasa itu memelihara telinganya daripada mendengar perkataan-perkataan yang haram dan perkataan yang makruh. Melihara telinganya daripada mendengar perkataan sia dan tiada memberi manfaat di dalam akhirat. Telinga pun jaga. Sabda Nabi SAW, al-mughtabu wal mustaqtami'u syarikani fil ismi. Orang yang mengumpat akan orang dan orang yang mendengar akan dia itu bersekutu keduanya itu pada berdosa. Telinga pun sama juga. Keempat, sayugianya bagi orang yang puasa itu memeliharakan tangannya itu dan kakinya. Ini kesempurnaan yang keempat. Memelihara tangan kakinya daripada segala yang diharamkan dan segala yang makruh dan segala yang sia-sia, yang tiada memberi manfaat di dalam akhirat. Kesempurnaan kelima. Keempat, jaga kaki, tangan. Kelima, kesempurnaan kelima dalam puasa, memelihara akan perut pada ketika waktu berbuka itu daripada makanan-makanan, memakan makanan yang haram atau makan yang syubhat. Maka tiada faedah bagi puasa itu meninggalkan daripada makan yang halal. Ya. Maka tiada faedah bagi puasa iaitu meninggalkan daripada makan yang halal, kemudian makan berbuka dengan memakan makanan yang haram. Maka ada misal orang yang puasa itu seperti misal orang yang berbuat mahligai, padahal ia merobohkan negeri kerana makan makanan yang tidak halal, iaitu memberi mudarat akan makan yang banyak, akan dia tiada memberi mudarat akan makan yang sedikit. Maksudnya dipesankan kita jaga perut kita, makan yang sedikit, berpada-pada, bab qanaah tu jaga, cukup apa yang ada. Apalagi yang subhat dengan yang haram pun tak jadi apa puasa. Iaitu menyedikitkan makanan yang halal, iaitu ubat yang memberi manfaat pada hati. Banyakkan akan dia akan membinasakan akan hati, dan makan yang haram membinasakan akan agama. Sikit makan, jaga hati, pelihara hati. Melampaui makanan, hilang bab keberkatan, kata ulama di Mekah. Merosakkan. Makan pula yang haram membinasakan agama. Tu ingatan daripada Rasulullah SAW. Berapa banyak daripada orang yang puasa padahal tiada baginya pada puasanya itu melainkan hanya lapar dan dahaga. Kam min shaimin laisa lahu min shaumi illa al-ju' wal 'asb wal 'atash. Banyak yang puasa tapi dapat lapar dan dahaga, pahala tak ada. Maka setengah kata ulama iaitu orang yang berbuka dengan makan yang haram, dan kata setengah ulama iaitu orang yang menahan daripada makan yang halal dan berbuka dengan daging manusia dengan mengumpat akan orang. Dan mengumpat itu haram. Dan kata setengah ulama iaitu orang yang tiada melihara segala anggotanya daripada haram, membawa kepada dosa. Dahlah puasa, buat dosa lagi. Payah betul. Kesempurnaan yang keenam, sayugianya bahawa jangan membanyakkan pada ketika berbuka
dengan makanan yang halal sekiranya memenuhi perutnya. Sabda Nabi SAW, mal'abnu adama wi'adan syarran min batni. Tiada menuh oleh anak Adam akan suatu tempat yang terlebih jahat daripada memenuhi perutnya dengan makan yang halal. Walaupun halal tapi melampaui batas makanan tu, sampai penuh buncit perut tu makan, hilang bab keberkatan. Kerana maksud dengan puasa itu yang mengurangkan makanan. Tujuan puasa itu untuk mengurangkan makanan, supaya daif syahwat nafsunya dan syahwat syaitan, biar turun, ya, biar turun down dia punya syahwat makan dia, syahwat nafsu dia, ataupun lagi syahwat syaitan. Jika dihimpunkan makanan yang pagi-pagi dan makanan yang petang-petang itu dengan sekali makan pada ketika berbuka puasa, maka tiada faedah puasanya itu, tiada manfaat puasanya itu pada ketika menyiapkan makanan, melainkan dengan sedikit daripada makan yang halal. Kerana tiap-tiap daripada mengurangkan makanan itu, maka iaitu meringankan tubuh dalam berbuat ibadat, berbuat sembahyang tahajud pada malam hari, merajinkan mengerjakan wiridnya dan zikirnya hingga terang hatinya. Ni jangan makan yang berlebihan. Untuk apa? Untuk kita senang bangun, untuk kita sihat. Maksudnya puasa ni, lepas puasa 30 hari patutnya kita sihat. Dan kesempurnaan yang ketujuh dalam puasa, saiganya bahawa adalah hatinya kemudian daripada berbuka itu berulang-ulang antara khauf ataupun takut, rajak, harap, yakni berulang-ulang antara takut akan Allah Ta'ala, antara harap akan Allah Ta'ala. Kerana tiada diketahui akan diterima oleh puasanya, maka iaitu daripada orang yang mengqarrabin, atau ditolakkan akan puasa itu atas, maka iaitu orang yang dimurkai Allah. Sahagianya menghadirkan yang demikian itu pada ketika kemudian daripada tiap-tiap badan yang lain daripada puasanya itu. Wallahu a'lam. Ni maknanya bila kita berbuka, ya, tu yang dipesankan tadi saya cakap, waktu buka, lepas berbuka kita ada ambil hati kita sekejap, 30 second, 40 second, kita ada bab perasaan khauf, iaitu takut. Kemudian kita ada rasa harap, bab rajak, iaitu harap kepada Allah Ta'ala. Kemudian berulang-ulang takut dengan Allah Ta'ala, harap dengan Allah Ta'ala. Kemudian kita minta doa supaya puasa kita diterima. Itu waktu lepas kita berbuka. Okey, yang terakhir sekali, darjat yang ketiga, puasa orang yang khawas, iaitu puasa orang yang muqarrabin, yang arifin, menahan hatinya daripada bercita-cita akan dunia, daripada memikirkan akan dia dan mengosongkan rahsia di dalam hatinya daripada barang yang lain daripada Allah Ta'ala. Sentiasa hatinya itu syuhud kepada Allah Ta'ala, dan batal puasanya itu dengan memikirkan barang yang lain daripada Allah Ta'ala dan lain daripada negeri akhirat. Demikianlah batal puasa itu dengan memikirkan akan pekerjaan dunia, melainkan jika dia adanya dunia itu membawa kepada manfaat akhirat dan jadi bekal baginya di dalam akhirat, maka iaitu tiada dinamakan dunia. Maka oleh kerana itulah, inilah ulama ahli batin, man taharraka himmatuhu bitasarru fi naharihi litadri biri ma yuftira alaihi kutibat alaihi khati'ah. Barang siapa bergerak cita-citanya berbuat di dalam hari puasanya kerana membicarakan sesuatu yang memakannya, maka ketika berbukanya nescaya disurat atasnya akan dosa. Kerana demikian dia kurang percaya dengan anugerah Allah Ta'ala dan kemurahannya, dan beri rezeki akan dia, dan kurang yakin ia dengan rezeki Allah yang dijanjikan Allah Ta'ala. Dan darjat puasa yang ketiga ini, iaitu martabat anbiya, orang-orang siddiqin dan orang-orang muqarrabin, yang arifin kerana cita-cita hati mereka itu semata-mata berhadap kepada Allah Ta'ala, berpaling hati daripadanya
daripada segala yang lain daripada Allah Ta'ala, dan telah masuk mereka itu dalam makna firman Allah Ta'ala, kulillahu summa zarhum fi khawdihim yal'abun. Ucapmu akan Allah Ta'ala, kemudian akan tinggallah olehmu akan manusia di dalam pekerjaan mereka itu, padahal bermain-main mereka itu. Surah Al-An'am. Wallahu a'lam. Tu level yang ketiga, kita tak terjaya tuan-tuan. Kita dapat level yang kedua tadi, iaitu yang khawas. Level kedua yang ada kesempurnaan, 7 kesempurnaan tadi. Harap yang kita dapat puasa yang terbaik. Tahun ni habis dah bab puasa. Puasa, insya-Allah kita akan sambung akan datang. Bab cerita puasa juga, itu puasa sunat. Menyatakan puasa yang sunat, yang terbaik daripada Allah Ta'ala, yang lemah daripada saya. Saya mohon ampun dan maaf sebelum Ramadan ni tersilap cakap, terkasar bahasa, terkeras sangat. Mohon ampun dan maaf kepada semua. Sama-sama kita berdoa panjang umur kita semua, panjang umur untuk dapatkan kita berpuasa selama sebulan. Terima kasih banyak pada Surau Taman Selasih Lukut Podiksin. Doa kita mudah-mudahan akan datang kita dapat berkuliah secara offline, insya-Allah. Kita sudahi surah Al-Fatihah. Nauzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wa sahih ajsan wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa 'anil syarri amna wa qdi hawajina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa la adika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa buluka bi ni'matika alayya wa bi dzambi faghfirli fa innahu dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasuqu Allah. Bismillahi masyaallah la yasuqu Allah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Bismillahilladzi la yadurru ma ismi azab. Bismillahil kafi. Bismillahil mu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma ismi syai'un fil ardi fis samai wa sami'il alim. Bismillahi ala nafsi wa dini. Bismillahi ala ahli wa mali. Bismillahi ala kulli syai'in atani rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu rabbi la usyriku bihi syai'an nazajjaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasan asma'uka wa la ilaha ghairuk. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anid wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'is su wa min syarri kulli dabbah anta akhizun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim. Tawassanna bizil wa jabarut wa tasamna bil malakut allazi la yamut. Isrifana al bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Wassallallahu wasallam alhamdulillah rabbil alamin. InsyaAllah jumpa lagi. Selamat berpuasa. Selamat berpuasa dengan kesempurnaan, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.